Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa hadana ila siratil azizil hamid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima kasih Al-Fadil pengurusi. Ada pengurusi majlis ni? Tak ada. Pengurusi surau lah, surau Tok Imam Ahli Jawatan Kuasa, Dif-Dif Kehormat, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, warga JKR. Alhamdulillah. Apa abang orang JKR? Alhamdulillah. Tuan-tuan, terima kasih. Tuan-tuan pun duduk daripada pukul 1 ni sampai pukul 2 lah kita kat sini. Kita harap Allah bagi ganjaran kat kita, insya-Allah. Sini dia tiap-tiap waktu kan semayang. Isyak ada? Tak ada. Subuh tak ada? Oh, tak ada. Dia kalau kat KL ni dia fatwa dia lain sikit dari segi masjid. Kalau Selangor lain, KL lain. Kalau masjid dekat KL ni, sebahagian surau tempat itu boleh diniatkan i'tikaf. Boleh buat solat sunat tahiyatul masjid. Sebahagian tempat. Selangor dia lain pula. Fatwa lain-lain. Sebab maksud dari sudut masjid itu, kalau tuan-tuan baca, ulama bincanglah bab masjid. Apa maksud masjid? Musalla masjid tak? Surau masjid tak? Kalau kat Selangor, mana tempat yang diwakafkan oleh pewakaf, dia niat masjid, dia jadi masjid. Kalau dia niat surau, dia jadi surau. Jadi kalau surau, tak bolehlah buat tahiyatul masjid. Tak bolehlah i'tikaf. Tapi kalau dekat KL, sebahagian fatwa, dia kata yang dikatakan masjid itu apa dia? Ada yang kata mana-mana tempat yang didirikan solat Jumaat itu adalah masjid. Jadi dibincangkan pula, surau Jumaat boleh tak buat tahiyatul masjid? Jadi ada ulama sebahagian dalam wilayah punya ijtihad, solat tahiyatul masjid boleh dilakukan di dalam surau Jumaat. Kalau kat Selangor, dia pening pula Selangor, KL. Jadi ada pula kata mana-mana surau yang dihidupkan solat berjemaah mengikut waktu. Tak kira lah waktu maghrib, isyak, semua lengkap. Siap ada imam lantikan, hidup azan, hidup 5 waktu hidup. Banyak masjid, banyak kat KL ni. Masjid-masjid yang aktif. Maka wilayah diiktiraf yang tu boleh didirikan solat tahiyatul masjid. Dengan andaian itulah dimaksudkan dengan masjid zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah pula dia surau, tapi surau tu pula buat Jumaat, tambah pula lagi lah boleh. Jadi dengan sebab tu kalau kita dapat duduk kat surau macam tu, kita bolehlah ni i'tikaf. Wa antum aakifuna fil masajid. Dia satu pahala yang sangat besar untuk kita duduk dalam bulan Ramadan ni rajin-rajin i'tikaf. Sebab dalam Islam ni dia kurang galakkan uzlah dalam semua hal. Uzlah ni maksudnya menyendiri, duduk sorang-sorang, betapa sorang-sorang. Dia ada dalam Islam ada. Bila you tak boleh nak kontrol dah, keadaan you tak boleh nak kontrol, you kena menyendiri, kena duduk sorang-sorang. Tak mau nak masuk campur dah. Macam berlaku perang Jamal, perang Siffin. Talhah bin Ubaidillah, Zubair al-Awwam dengan grup Aisyah radhiyallahu anha menuntut pembelaan di atas kematian Osman bin Affan. Grup Ali pula khalifah. Berlakulah benda yang tak pernah mereka plan, tak pernah fikir nak bergaduh ni. Duduk elok-elok zaman Nabi ni, kita dengar Muhajirin Ansar tak pernah bergaduh. Elok ya. Bergaduh pun sikit-sikit je. Tiba-tiba Nabi kata innahu may ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Lepas aku wafat nanti, hangpa akan tengok ramai orang akan bergaduh. Ramai akan berselisih faham. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jadi sahabat Nabi ni tak faham, takkanlah lepas Nabi wafat nak bergaduh besar. Dia nampak tengah happy, mesra, elok.
Bila Nabi wafat, berlakulah benda-benda itu sikit sampai perang Siffin. Kata Imam Ibn Sirin, yang bertengkar, bukan bertengkar lah, ijtihad. Sahabat Nabi ni bergaduh sebab bukan saja-saja nak bergaduh. Bagi pandangan dia, kena buat begini. Yang ni pula kata kena buat macam ni. Akhirnya ada golongan yang tarik diri, tarik handbrake. Aku ni tak nak belah-belah mana. Duduk jaga kambing je. Balik jaga kambing. Dia macam uzlah sikit. Jadi uzlah ni dia dalam agama ni ada, tetapi dia bukan satu sunnah yang besar. Sebab Nabi bila uzlah, waktu Nabi dapat wahyu pertama, uzlah di mana? Gua Hira tu kan. Dia uzlah, sebab uzlah ni dia ada satu budaya agama-agama lain banyak uzlah. Buddha ada uzlah. Dia tak panggil lah uzlah. Dia panggil lah dia punya apa dia panggil tu? Apa tu dah buat tu? Ustaz, dia buat tu dia. Tangan macam tu. Dia pergi apa tu? Yoga. Dia punya style lah. Dia punya style ke, dia pergi duduk kat mana-mana satu tempat bertapa. Zaman Nabi SAW, Nabi duduk dekat Gua Hira, dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat Quran, ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal muzammil, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangun, fa'anzir, beri peringatan, berdakwah, hidup dalam celah-celah manusia, hidup dalam celah-celah orang kaya dan orang miskin. Yang susah kita tolong, yang kaya kita ajak tolong orang pula. Hidup celah-celah orang, hidup dalam masyarakat, jangan lari daripada masyarakat. Tapi bila masuk bulan Ramadan ni, banyak pula kita baca seolah-olah ada unsur-unsur uzlah dalam bulan Ramadan. Salah satunya adalah i'tikaf 10 malam terakhir. Tu yang Nabi tak balik sampai ke rumah tu. Nabi tak balik rumah langsung. Malam 21 tu, malam raya baru balik rumah. Bukan malam saja, besok pagi sahur balik rumah dah. Malam raya baru balik. Kita tak boleh lah sebab kita ada roja. Tapi itulah budaya dia. Dan budaya orang Arab pun ada lagi hari ni. Daripada 21 tu dia stay sampai malam raya baru balik. Syadul Mi'zar, ikat kain. Apa maksud ikat kain? Signal untuk isteri dia, aku ni 10 malam terakhir ni tidak akan bersama dengan kamu. Duduk dalam masjid, tak keluar rumah. Itu antara amalan yang Nabi buat dalam bulan Ramadan. Dia tak semestinya kata 10 malam terakhir dia. Sebab detik sebelum Nabi wafat, Nabi buat 20 malam terakhir. Tahun kewafatan Nabi 20 malam terakhir. Lagi ada macam Ustaz dah kata tadi, sini Ustaz duk main ceramah semua nak cerita apa Ramadan. Saya pun tak tahu nak cerita apa lagi pasal Ramadan ni. Yang ni akan cerita Lailatul Qadar, yang ni akan cerita tentang iktikaf, yang ni akan cerita tentang apa Quran, yang ni cerita tentang ni macam-macam. Walaupun kita sendiri pun kadang-kadang kita mengaji, kita ingat kita tahu semua dah. Lailatul Qadar saja lebih daripada 40 pendapat. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tahu dah bila Lailatul Qadar. Ada kata Nabi dah tahu tapi Nabi dilupakan. Dalam hadis Nabi nak sampaikan, tiba-tiba Nabi jumpa orang bertengkar, Nabi dilupakan. Ada kata Nabi tahu, Nabi saja tak nak bagi tahu. Adakah fix tarikh Lailatul Qadar? Tahun ni 21, tahun depan 27 ke, ataupun dia 21 setiap tahun 21, ataupun tiap-tiap tahun berubah? Adakah tiap-tiap tahun berubah ke dia fix? Satu tarikh tu saja. Wahai netizen sekalian, bila dia fix ke dia berubah? Ada ulama bincang. Ada ulama kata, kalau Imam Syafi'i kata 21, dia kata tiap-tiap tahun 21. Ubay bin Ka'ab kata 27, tiap-tiap tahun 27. Ada kata berubah-ubah. Kita dah kata Nabi suruh cari 10 malam terakhir, kan? Ada pandangan kata 19. Pandangan bukan imam kecil, bukan imam muda, imam besar, imam kabir, ulama-ulama besar. Ada pandangan kata 17. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Waktu turunnya Quran kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundhirin. Dia kata kaitan dengan perang Badar, yaumul furqan, yaumal taqal jam'an. Dalam Quran kata hari di mana Allah mendatangkan furqan, perbezaan antara benar dan palsu, iaitu kemenangan dalam perang Badar. Jadi ada cerita 17. Ada kata bukan semestinya malam ganjil. Ada kata 20, ada kata 24. Pandangan 24 pun kuat juga. Pening dah.
Last sekali Nabi bagi Q yang paling, bukan Q, clue. Q pula dah. Tu roti John. Clue yang paling clear tu Nabi bagi tahu apa? Carilah iltamisuha, carilah malam-malam witir 10 malam terakhir. Tapi Nabi i'tikaf 20 malam terakhir. Pada hari-hari terakhir Nabi wafat. Jadi kita pulun lah. Dan tuan-tuan pun nampak gaya, tuan-tuan pun nampak pulun main surah awal ni. Tuan-tuan pun nampak gaya nak i'tikaf. Nak i'tikaf ke nak qaulullah? Ada dua. Boleh nak qaulullah? Boleh qaulullah. Ustaz, saya main surah nak qaulullah. Silakan. Fa inna syaitan la taqil. Ibn Abbas kata, syaitan, kita bukan robot, kita orang. Kita orang. Jadi kita kena qaulullah. Ada sebahagian sarankan, kena qaulullah. Kerana syaitan tidak qaulullah. Syaitan dia buat kerja tak ada rehat. Kita kena rehat. Handphone kita pun berat. Kena buang juga application tak pakai. Ustaz, kita pergi jumpa saya kat Turki. Mana Mahat Tafiz dalam dunia? Mahat Tafiz Sulaimaniyah Turki ke? Mahat Tafiz Pakistan Tabligh ke? Mahat Tafiz Diobandi ke? Mahat Tafiz Mesir punya sistem ke? Mana-mana Mahat Tafiz dalam dunia? Tuan-tuan pergi cari. Semua wajibkan qaulullah. Tak qaulullah petang tak boleh mengaji. Boleh nak petang-petang, Ustaz kami main surau bukan nak dengar kuliah, kami nak qaulullah. Silakan. Saya semua bakat tidur habis. Qaulullah. Apa kata Imam Khatib Asy-Syarbini? Dia kata ista'inu, minta pertolongan kepada Allah bis sahur wal qailullah. Nak dapat kekuatan kena sahur, kena qailullah. Ambil 15 minit sebelum, 15 minit selepas. Sebab agama ni kena praktikal. Tuan-tuan mungkin kerja dalam pejabat. Ni selalu saya sebut. Kita kerja dekat pejabat. Kita pula duk ceramah orang. Ustaz, ceramah orang. Ceramah, tuan-tuan, Nabi ni semua bulan puasa Nabi berperang. Abang rider mai tanya soalan, Ustaz, saya ni Ustaz dah nak mati syahid Ustaz. Abang rider. Tuan-tuan pergi buat kerja jalan kontraktor. Kan? Kontrak-kontrak kerja buruh. Kalau jawapan kita bagi itu, jawapan dia utopia, dia tak boleh nak amal, ustaz tu gagal. Agama betul, kita present tu gagal. You kena cakap betul-betul. Penat tak penat puasa? Penat tak penat? Penat. Penat tak penat? Nabi perang. Penat tak penat? Penat. Penat. Kadang-kadang, puasa ini tak penat. Penat. Apa makan tengah hari ke penat? Penat. Reality. Nabi rendam badan Nabi dalam air. Pernah berlaku. Reality. Umar Al-Khattab, badannya tingginya dengan tegapnya. Sahabat Nabi ni fizikal ni beza-beza. Ada gemuk pun ada. Gemuk sangat-sangat pun ada. Muawiyah bin Abi Sufyan baca khutbah duduk. Tak larat berdiri sebab dia besar. Ada sahabat Nabi besar, ada sahabat Nabi kecil, ada sahabat Nabi pendek, ada tempang, macam-macam. Nabi special, Nabi cantik. Tubuh Nabi-Nabi semuanya dalam Khasa'isul Anbiya, Nabi-Nabi semua special, badan dia cantik. Tapi Umar dengan tingginya, dengan steadynya, saya ni kira tak ada wibawa. Umar tu khalifah ada wibawa. PTD ya. Kita tak lepas PTD dah badan kita ni, rendangnya. Dengan badan macam tu pun dia pergi ambil air kain, macam towel ke, macam kain pelikat ke, macam tu lebih kurang, rendam dalam air, pakai waktu musim puasa ni. Kita kalau tengok abang rider duk mandi kerap, tak aci ya. Abang kerja-kerja penat. Kita tak kerja macam dia orang. Kita pun bagi cadangan, kerjalah pada waktu malam, carilah pada bulan-bulan yang lain selepas dalam bulan Ramadan. Rezeki Allah itu luas. Itu ayat biasa. Kita tak suruh dia minum. Kita tak suruh dia buka. Tapi apa jawapan untuk dia? Mandi. Staf saya kerja stok. Bawa main kain pelikat, bawa main kain tuala. Jaga stok tu tuan. Dia penat. Mandi dalam tandas, mandi. Tak apa ke ustaz? Tak apa lah. Jangan membuka, buka mampus aku. Dia mandi. Kerap mandi. Tak ada masalah. Semua orang ada alasan tertentu. Semua orang ada kehidupan tertentu. Jadi Umar rendam, ambil baju yang basah, letak dekat badan sebab tak larat.
Kita kalau tengok anak kita kecil tak larat, suruh dia mandi, suruh dia ambil wuduk. Sebab kita pun kena faham, Umar sehingga masyhur doa yang orang duk debate lah hari ni. Riwayat Abu Daud, Allahumma laka sumtu, sahih tak sahih, tentang doa buka puasa tu kan. Akhirnya orang datangkan kata-kata Umar ataupun asar daripada Umar. Umar dia doa lain. Kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca tak ada masalah pun. Ada yang kata kuat tak kuat doa tu, pandangan tak apa, itu pandangan dari sudut status hadis itu. Tapi kalau kata kuatnya pandangan Umar menyebut satu perkataan bila dia buka puasa, kita bila tengok balik refer perkataan dia tu, satu nak kata doa tak doa, tapi bila cek balik satu penceritaan manusia. Zahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, keringlah tekak aku ya Allah, ayak mengalir kat tekak aku ni Allah. Penat ni dia kata. Wa thabatal ajru, bagilah pahala ya Allah atas lapar kerana-Mu ya Allah. Realiti hidup manusia. Jadi tuan-tuan pun duduk nak qailulah lah. Nak rehat, nak bagi segak badan, silakan. Yang tak bolehnya dalam mazhab Syafi'i ni taladzuz. Taladzuz ni berlazat-lazatan. Macam mana lazat-lazatan tu? Tuan-tuan kerja, tuan-tuan semua orang kaya. Kerja JKR. Rumah, JKR, kerja rumah ada swimming pool. Lepas tu tuan-tuan pun daripada lepas duha tu tuan-tuan rendam dalam swimming pool sampai petang. Itu tak boleh. Faham tak? Bertaladzuz, berenak-enakan. Yang tu yang kata makruh tu. Dan kalau tuan-tuan meyakini dengan berenang tu boleh mendatangkan masuk batal, maka ulama tak bagi. Kalau dia tahu betul, yakin, pasti masuk. Tapi kalau dia tak pasti, dia rasa okey, takat aku nak rendam sat je, tak ada lah lompat-lompat belakang, rendam sat, panas sangat, boleh, tak ada masalah. Itulah agama kita, tuan-tuan. Dia bagi, dia bukan nak lawan siapa kuat, siapa lembek. Kalau nak lawan siapa kuat, siapa lembek, siapa yang paling lambat buka puasa, dia dapat pahala paling besar. Siapa paling awal makan sahur, dia pahala paling besar. Tidak. Maka dengan itulah Quran ulang 2 kali dalam ayat puasa. Selain saja ayat puasa, 2 kali diulang. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayat berikutnya, waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayat sehelai itu tak ada ayat sehelai itu tak ada perkataan yang dia ulang 2 kali, melainkan dia kata siapa sakit, siapa musafir, ganti hari yang lain. Jadi kita pun ambillah, kalau dapat rukhsah, ambillah rukhsah tersebut. Jadi tuan-tuan, insya-Allah hari-hari dekat-dekat lebih kurang kita pun nak dekat raya dah, lagi 21 hari dah. Nak raya dah, fikir raya dah. Tuan-tuan, kita nak buat amalan yang terbaik. Saya tak tahu apa yang kita nak anggap Ramadan ni. Ramadan last ke, Ramadan bila ke, kita pun tak tahu. Seorang-seorang dah pergi dah. Kawan saya pun ada yang meninggal, baru meninggal. Muda-muda, umur 40. Saya Izri tak tahu. Tua pada saya lagi dah. Muda lagi. Kan, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Syekh Ali Jumaah bila orang tanya, sebab saya bila tengok senarai, hari ni tak ada tajuk. Tak ada tajuk. Dia kata, tajuk apa ni? Ustaz cakap je lah, dia kata. Saya tak tahu. Tengok-tengok dalam banyak-banyak tajuk. Kadang saya minta juga, takut benda sama kan, takut berulang. Dalam banyak-banyak tajuk yang banyak saya dapat, andai ini Ramadan terakhir buatku. Oh, orang kita suka tajuk tu. Padahal tajuk tu seram tau. Betul? Seram. Abu Hassan Din, saya ingat ke Abu Hassan Din? Saya pergi surau yang sama. Abu Hassan Din kan, adik Harun Din, Ishaq Din, Abu Hassan Din. Dia dekat Seremban, surau tu. Allahu Akbar. Malam tu, kalau dia ceramah, tuan-tuan tengok, siapa yang rekod dia ceramah, memang dia steady, dia ceramah. Dia tegas sikit dengan kita pun, dia garang. Cengih. Cengih. Dia belah Perlis, belah Kedah ni, dia nampak garang. Dia tak garang, dia nampak garang. Macam orang Penang, dia angkat tangan tu bukan dia marah, dia mesra. Dia tangannya, misalnya kan. Lepas tu, malam tu dengan steady dia, Allah, besok pagi semua datin letak mesej. Datuk dah tak ada. Semalam ceramah steady. Tajuk ceramah, andai ini Ramadan terakhir buatku. Lagi 2 hari nak masuk Ramadan. Tak ada rezeki. Ada Ustaz Ibrahim dekat Sarawak tu, lagilah sedih.
Bulan Ramadan rezeki dia. Dia bulan Ramadan, saya pergi khutbah dekat Santubong tu hari Jumaat, pagi-pagi sampai lari cepat-cepat takut tak dan. Dia meninggal Khamis. Hari Sabtu tu ada ceramah besar-besaran dekat Kuching. Meninggal hari Khamis 4 orang ke 3 orang meninggal, masuk paper. Bagi bantuan untuk orang-orang nak buka puasa dekat pedalaman. Ni bahagian dakwah JAKIM. Allahu Akbar. Meninggal dalam perjalanan, aksiden. Meninggal umur 34 macam tu. Hari Sabtu tu ceramah besar-besaran. Yang ustaz yang ganti pun tak boleh nak ceramah sebab tajuk belakang, anda ini Ramadan terakhir buat aku. Semua pakai tajuk tu. Tajuk tu bila teringat, ya Allah, kita tak tahu. Tu Syekh Ali Jumaah bila ditanya tentang kalau ini Ramadan terakhir, dia kata apa? Fatimah radhiyallahu anha wafat dalam bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, lepas 48 tahun Nabi wafat, dia meninggal dalam bulan Ramadan. Khadijah radhiyallahu anha, dia meninggal dalam bulan Ramadan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meninggal dalam bulan Ramadan. Imam Ibn Jauzi meninggal dalam bulan Ramadan. Tidak ada hadis khusus cerita siapa mati Ramadan ni dapat kelebihan. Tak ada hadis. Tapi tak mau kalau kita mati tengah sembahyang. Tak mau. Nak tak mati tengah puasa? Nak, mesti kita nak mati tengah puasa. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi ni cerita tu waktu saya tingkatan 3 ni. Orang soleh, baiklah. Penulisan dia pun bagus. Kalau dia duduk kat depan muktamar ataupun ada ijtima' apa-apa ulama, Dr. Yusof Qardawi ni satu dunia kenal. Tapi kalau dia duduk kat sini, depan tu ada Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, orang tanya Dr. Yusof Qardawi tak mau jawab soalan. Itu mulut dia. Maulana Abul Hasan tanya dia, malu. Dia kalau cakap Arab, orang Arab pun kagum dengan dia. Ahsanu minal Arab. Lebih baik dia punya lugah bahasa daripada orang Arab. Alim, saleh. Anak muridnya ramai. Syekh Fahmi Zamzam anak murid dia. Mufti Kedah dulu Syekh Badruddin anak murid dia. Tok Guru ni Aziz anak murid dia. Tok Guru ni Aziz tu Tok Guru pada Tok Guru ni Aziz. Dia meninggal bulan Ramadan, hari Jumaat, time tengah buat preparation nak solat Jumaat. Berita dia meninggal ni sampai ke Mekah Madinah. Kita faham Mekah Madinah mazhab Hanbali. Dua masjid ni mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali dia kurang dia tidak berpegang kuat sangat dengan dalil hujjah semayang solat jenazah ghaib. Dia kurang sikit. Bagi mazhab Hanbali ni, dia tengok sahabat Nabi zaman dulu, ada sahabat Nabi meninggal ke Absyah, ada meninggal dekat Syam, ada meninggal dekat Mesir. Sahabat-sahabat yang duduk kat Madinah tak buat solat jenazah ghaib. Jadi dia kata pandangan solat jenazah ghaib tu khas untuk Raja Najasyi saja, yang macam Nabi sebut. Tapi kita mazhab Syafi'i kata bila ada hadis kata keharusan, boleh buat kepada semua. Tapi bila dua masjid ni dia pegang dengan kuatnya mazhab Hanbali, contohnya tiba-tiba bila matinya Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi ni, dia suruh pi buat solat jenazah ghaib malam ni. Malam tu bulan Ramadan, tarawih. Rezeki dia tuan-tuan, malam yang diumumkan itu adalah malam paling ramai orang sembahyang tarawih, iaitu malam ke-27 Ramadan. Rezeki kita tak tahu macam mana. Habuan kita masing-masing. Tu kita pakai duk pulun lah kan. Apa yang kita boleh pulun, kita pulun. Apa yang kita dapat, kita buat dalam bulan Ramadan. Tak bulan Ramadan, bulan mana lagi kita nak buat? Bulan apa lagi kita nak buat? Tadi Ustaz ada sebutlah sekali, saya baru baca. Tengok tadi cerita Ustaz ceritalah akhir zaman. Saya bila teringat akhir zaman dengan Ramadan, aku nak ikut mana? Cerita bila akhir zaman. Saya tengok akhir zaman kita ni pun memang dah akhir zaman dah. Zaman Nabi dah akhir zaman dah. Zaman Nabi, maka nama Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Bila Nabi penghujung segala nabi, dah akhir zaman. Tapi akhir zaman tu banyak hadis. Cuma kita jangan baca hadis akhir zaman ni dengan bacaan yang silap. Kadang-kadang kita baca silap. Baca kata hadis akhir zaman semua jahat, semua buruk. Tak semestinya buruk. Contoh kerja JKR, tanah kalau nilai mahal, tuan-tuan nak bina bangunan rendah ke bangunan tinggi? Wahai engineer. Ya memanglah ikut bajet. Tanah KL, tanah ni sini saja tanah satu kaki lebih kurang berapa? RM200 ke tengah-tengah KL. Tuan-tuan nak bina bangunan 6 tingkat ke 56 tingkat? Betul tak? Betul tak? Kalau ikut logik.
Tiba-tiba kita baca hadis. Akhir zaman ini orang Arab yang yatatawalunal bunyan, berebut-rebut membina bangunan yang tinggi. Kita pun baca bina bangunan tinggi ni buruk. Siapa engineer bina bangunan tinggi, apa jawab nanti ke akhirat? Jenuh dah. Tak ada. Hadis itu khabar. Khabar bermaksud pemberitahuan akan berlaku. Itu bukan maksudnya buruk. Kena baca. Apa tu akhir zaman, orang menghias masjid. Hias masjid boleh, hukum harus. Ulama kata harus, walaupun Nabi kata akhir zaman orang akan menghias masjid. Yang di belakang hadis tu yang kita kena baca, iaitu apabila hilangnya, kurangnya hidayah, tetapi masjid bina dengan cantik tapi kurangnya hidayah. Yang tu yang problem. Kalau cantik dengan masjid jadi menjadi peranan macam mana peranan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Okey. Tuan-tuan baca hadis akhir zaman, orang perempuan ramai. Betul? Kita pun kata perempuan ni kena terima tau hakikat. Perempuan ramai kami lelaki sikit kita pula baca ayat kan. Perempuan ramai, kami ni kena faham lah. Kesian kat perempuan. Kami bukan apa, kesian. Kesian. Orang perempuan ramai akhir zaman, adakah bermaksud perempuan ramai itu buruk? Adakah maksud hadis tu perempuan ramai itu buruk? Tidak. Dia khabar. Akhir zaman tak semuanya buruk. Okey? Tak semuanya buruk. Kalau ada buruk di sebalik itu, okey, buruk. Datangnya Dajjal, orang yang ikut buruklah. Orang yang tak ikut tak buruk. Datangnya Imam Mahdi, orang berbai'ah dengan Imam Mahdi walau bisalj, walaupun merangkak di atas salji, maksudnya kita pi juga. Kita dengar isyarah tu betul. Isyarah ikut hadis. Tuan-tuan jangan ikut isyarah yang dalam TikTok ikut dan tu. Isyarah hadis betul. Dengar betul, baca hadis akhir zaman dengan betul. Macam betul dah ni. Dan dibincangkan oleh ramai majoriti ulama seolah-olah itulah dikhabarkan menurut hadis. Tuan-tuan kena ingat, dalam sejarah Islam lebih daripada 3,000 dah Imam Mahdi dah ada orang. Lebih daripada 3,000, maksudnya ramai dah mengaku ni. Jadi tengok macam betul. Ketika itu okey. Siapa yang tak ikut masalah, yang ikut okey. Jadi bila kita baca hadis akhir zaman, bukan escapism lah. Bukan kita pasal apa lah ni semua orang pakat puasa lah ni macam macam-macam lah kita kata puasa lah ni, puasa pun semua pakat pi berebut pi bazar Ramadan lah. Kita tak katalah macam-macam akhir zaman. Pasal apa lah dia orang sembahyang tarawih lepas tu lepas balik awal akhir zaman. Kita duk salah akhir zaman. Tak jadi. Akhir zaman baca dengan betul hadis. Sebab itu bila kita baca, kalau bagi contoh akhir zaman di hari akhirat nanti hari akhirat nanti yang akan dapat syurga padang mahsyar bi ghairi hisab, tanpa hisab, 70,000 golongan. 70,000 orang, 70,000 orang akan masuk syurga tanpa hisab. Kita duk kira, aku ni orang nombor berapa lah. Tuan-tuan orang nombor berapa? Kalau 70,000 ya, ramai ke sikit? Sikit lah. Kita duk rasa aku ni dah masuk dah dalam 70,000. Kalau kita tak baca habis. Sahabat Nabi saja ada berapa? 124,000 di pandangan Abu Zur'ah. 124,000 contoh. Sahabat Nabi, ulama saja ada berapa? Ribu juta dah. Daripada zaman Nabi sampai juta. Mufti Malaysia paling ramai 40 orang. Tuan-tuan orang nombor berapa? Jadi bila kita baca hadis 70,000, apa maksud hadis 70,000 orang? Bukannya exactly 70,000. Gambarannya agak ramai, sederhana ramai, itu gambarannya. Jadi bila kita baca hadis-hadis, kita dengar, kalau kita tidak faham, jangan kita takwilkan benda tu jadi pelik-pelik. Macam orang takwil hadis akhir zaman tentang Dajjal lah. Dia kata Dajjal ni, Ustaz, Dajjal ni dikatakan dalam hadis mata satu. Dulu ada orang pernah cakap televisyen lah Dajjal, sebab kita tertumpu dengan mata yang satu itu. Jenuh sekarang orang tak tengok TV dah, orang tengok handphone, TikTok. Handphone adalah Dajjal Ustaz, sebab handphone ada mata satu. Ni handphone ada mata tiga tu tak nak kata apa. Jadi jangan takwil khabar akhir zaman dengan akal.
Sebab dia isu akidah perkara sam'iyat. Dia kena tengok nas. Jadi tak apalah, itu benda yang kita tengok. Yang penting kita tengok apa yang Nabi sebut, tanda-tandanya, apa yang baik, apa yang buruk. Nabi kata inna baina yaday sa'ah zuhurul qalam, contohnya. Sebab saya tengok ni jarang ni kuliah Zuhur sampai 3 kamera. Apa nak tangkap aku ke apa ni? Sampai 3 jarang berlaku kan, 3. Selalu kuliah Zuhur ni tak ramai sangat kan. Jadi zuhurul qalam contohnya. Tu saya sebut di antara aku dan hari kiamat, antara kita dan juga tanda apa? Inna baina yaday sa'ah as-sa'ah. Isyaratus sa'ah, tanda hari kiamat adalah apa? Zuhurul qalam contoh. Ada banyaklah Nabi sebut macam-macam. Salah satunya terserlahnya penulisan. Terserlahnya kamera. Terserlahnya penulisan. Semua orang nak buat statement, contohlah. Semua orang nak bagi pandangan, semua orang nak cakap, semua orang nak sebut, semua benda nak kata, nak share. Terserlahnya tulisan, zuhurul qalam. Apa benda yang kita tak share? Apa benda yang kita tak mau sebut? Kita tak tengok. Ada tak sahabat Nabi yang dia duduk dengan Nabi, dia rapat dengan Nabi, tapi cakap tak banyak? Ada tak? Bagi satu contoh. Wahai JKR sekalian, warga JKR, bagi satu. Seorang. Sebut nama sahabat, siapa-siapa, tak apa. Abang kita sebut Abu Bakar. Kenapa abang sebut Abu Bakar? Ya, betul. Tuan-tuan baca hadis, tuan-tuan jarang tak, selalu tak jumpa an Abi Bakrin radhiyallahu an. Ada, tapi selalu tak jumpa. Abu Hurairah paling banyak kat 5,000 hadis. Betul, Anas bin Malik dekat 4,000, kat 2,000, kat 3,000. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang sangat banyak hadis kat 2,000 lebih. Jabir bin Abdillah. Siapa lagi? Al-Amr bin As, ni antara perawi-perawi hadis. Dia memang depa ni sebab dia duduk dekat dengan Nabi, depa mengaji. Abu Hurairah ahli suffah. Ahli suffah ni maksudnya dia bagi diri dia ni tak kerja dah. Dia duduk kat masjid dia. Memang orang bagi sponsor dia. Tu yang kita dalam asnaf, ada asnaf fisabilillah. Ada orang mengaji pandai, kita mengaji mungkin tak pandai. Dia ni mengaji pandai, dia boleh buat PhD, kita bagilah scholarship. Islam pun bagi zakat untuk dia mengaji. Tak ada masalah, bagi. Hak kita duk mengaji doan in un ban bin bun tak lepas ni tak apalah. Takat degree je kot. Dia bagilah. Boleh dia bagi panduan untuk kita agama. Jadi Abu Hurairah ni ahli suffah, dia dapat kat 5,000 hadis. Yang ni berapa ribu hadis. Dia cerdik sikit, dia pandai sikit, dia budak-budak waktu tu Anas bin Malik. Ingatannya kuat. Tapi kalau ikut sahabat yang paling rapat dengan Nabi siapa? Sebaik-baik sahabat Abu Bakar. Nabi kata apa? Bila Nabi kata apa, antara hadis detik-detik wafat Nabi kan, Nabi kata, aku diberikan 2 pilihan oleh Allah SWT. Sebelah kanan mafatih khazainid dunya, anak kunci dunia Allah nak bagi. Anak kunci dunia bermaksud Allah nak bagi kaya. Nabi, aku akan bagi kepada engkau anak kunci dunia dan engkau akan jadi kaya dan mati dalam kaya. Sahabat Nabi happy tau. Dengar Nabi kata macam ni, sahabat Nabi happy. Sebab sahabat Nabi duk nampak lama dah Kisra, Parsi, raja-raja mereka dapat treatment macam ni. Tiba-tiba hari ni mungkin Allah nak bagi dekat Nabi Muhammad. Mereka tengok Nabi 23 years kan, 23 tahun struggle tau. Mungkin Allah dah nak bagi kat Nabi ni macam Raja Parsi dan Rom. Seronok. Nabi kata, Allah bagi kat aku anak kunci dunia, nak bagi kaya dan mati dalam keadaan kaya. Maksudnya masuk syurga dengan Allah. Masuk syurga. Baik. Sebelah lagi Allah bagi apa? Allah kata Allah nak dia bertemu dengan Allah. Maksudnya tak umur panjang dah lah. Bahasa mudah tu. Nabi kata apa? Fakhtar ma indallah. Aku memilih apa yang berada di sisi Allah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri kata waktu itu ramai sahabat Nabi seronok dengar tu, macam tak faham lagi yang Nabi kata yang nombor 2 tu. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Maka Nabi pun tanya, dan sahabat Nabi pun tanya, Abu Bakar pun explain, itu antara tanda dekatnya ajal Nabi.
Maka Nabi kata, ada depan aku ada 7 pintu. Tutuplah ke-7 pintu ini semua, melainkan pintu Abu Bakar. Sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita baca hadis, tuan-tuan tengok, jarang kita dengar an Abi Bakr. Maksudnya kadang-kadang ni tak semua benda, walaupun baik, tak semua benda sesuai share. Macam tu. Tak semua benda share tu dia ni rajin share, tak semua baik. Ada yang mungkin pertimbangan banyak. Ini Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun macam tu juga, hadis pun tidak banyak. Banyak anak dia lagi, Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar, an Umar kurang. Sebab mereka dah bila masuk usia tua, mereka akan cakap apa? Kalau boleh tu ambil hadis dengan Abu Hurairah. Pergi tanya Anas bin Malik, aku ni dah tua, mungkin banyak lupa. Warang. Umar Abdul Aziz, dia faqih, alim. Tapi kalau sebut Umar Abdul Aziz, tuan-tuan nampak siapa dia? Dia jadi apa? Umar Abdul Aziz, apa dia? Dia khalifah, politician. Bila dia masuk saja dalam dunia politik, dia siasah. Aku jadi ahli siasah, jangan minta fatwa dengan aku. Dulu dia faqih, dia alim. Bila aku jadi ahli siasah, aku dah banyak lupa tentang hukum hakam. Tuan-tuan lupa tak? Kalau tuan-tuan tak lupa, tapi warang. Persoalan besar, jangan jawab. Contohnya, orang tanya dalam radio, saya tanya soalan, dia kata soalan tu besar sangat, awak tak mau jawab. Besar. Bagi orang besar jawab. Ustaz, cokiang macam ni jawab soalan budak-budak. Padahal memang ada manhaj begitu. Persoalan kecil biar orang kecil jawab. Persoalan besar biar orang besar jawab. Melibatkan fatwa biar mufti jawab. Melibatkan bank, you ustaz, you tak perlu, dia tak tahu tentang industri bank, biar orang bunuk, ulama-ulama bunuk, dia panggil ulama-ulama bank ni. Mereka lebih tahu tentang instrumen iqtisad, tentang instrumen kewangan ni. Mereka lebih tahu. Kenapa mereka kata harus? Kenapa dulu mereka kata haram? Ada sebab. Dulu vendor machine, boleh tak boleh beli? Dulu ulama kata haram vendor machine. Sebab mazhab Syafi'i kenapa? Ijab qabul. Aku terima, aku jual. Sekarang pakai ada vendor machine? Pakai. Dulu jual beli online, haram hukum. Kali ni ulama tengok, ustaz, boleh ke fatwa berubah? Boleh fatwa berubah. Nas tidak berubah. Nas Quran tidak berubah. Ada dalil yang bersifat qat'i tidak berubah. Tapi bila difahami dari sudut dengan banyak benda, ada urufnya, ada masalahnya, akhirnya boleh berubah. Boleh berubah fatwa. Fatwa boleh berubah. Tapi kita tidak menghinalah ulama dulu yang berfatwa. Boleh jadi dulu itulah keris taming sari zaman dulu, jagohnya pada zaman itu. Tapi mungkin hari ini pakai machine gun. Jadi ulama hari ini mungkin dijawab fatwa yang sesuai dengan hari ini. Tapi nak sebut waraknya, warak yang kita perlu ada dengan dalam masa akhir zaman. Ni apa benda kita tak share, Azri? Alif tu lah, alif ni lah. Hai, bertaubatlah, Azri. Kan? Dia komen. Ada nak kat mana page dia ada nampak dia. Top fan komen. Dah saja kau. Kan? Ada benda yang kadang-kadang tak payah. Tak payah. Bulan puasa, bila lagi nak jadi warak? Tuan-tuan tengok ayat Quran surah An-Nur, cerita tentang hadis ifki. Hadis ifki ni cantik. Hadis ifki ni kena dah dengan zuhurul qalam. Banyak ni ayat-ayat akhir zaman ni. Saya bagi satu tu cukup kan. Terserlahnya tulisan-tulisan ni. Sebab kita hidup dalam zaman tu, zaman semua benda kita nak share, macam-macam. Semua nak bagi statement semua. Tuan-tuan baca surah An-Nur, apa refleksi daripada selepas sebulan tak jawab oleh Allah SWT, sampai terkesan dengan kisah viral tu. Orang Melayu kata apa? Kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Betul? Macam tu lah bahasa. Kalaulah dua orang ni, Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal, duduk tengah padang pasir, jalan kaki dua orang. Jalan kaki dua orang. Zaman dulu tuan-tuan, duduk tengah padang pasir, laki perempuan dua orang, mereka tak faham cara lain lah. Mereka faham, ada lah tu. Tuan-tuan jumpa, ketuk pintu, dua orang dalam hotel. Laki dengan perempuan, anak dara, anak teruna, dua orang dalam hotel. Ni dia buat apa dalam ni? Kami tak buat apa, kami tengah baca mat surat. Tuan-tuan percaya? Macam tu lah, betul tak?
Bahasa mudah, bahasa mudah. Kalau ikut kita tak percaya, betul kita tak percaya, tak logik. Allah tunjuk Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Isteri Nabi, takkan isteri Nabi at-tayyibin lit-tayyibat, laki baik untuk perempuan baik. Balik-balik baik, orang kata, tu adalah tu. Bukan orang kecil-kecil. Kalau tuan-tuan baca sirah, kenapa Aisyah ni banyak drama. Aisyah ni dia tak berapa ngam dengan Ali bin Abi Talib. Salah satu kisah ni, Nabi tanya Ali, apa pandangan kau tentang isteriku Aisyah? Ali tak kata, dia tak fitnah. Dia tak ada kata, dia macam kita tambah lagi ajinomoto. Dia tak. Nabi dia kata, ya Rasulullah, aku melihat ramai lagi wanita yang lebih baik. Kesan viral ni, kesan viral. Dia tak kata apa, tapi sebab tuan-tuan baca Ali, tuan-tuan baca riwayat Ali saat kewafatan, siapa mandikan jenazah Nabi, Aisyah, tak sebut nama Ali. Ada Ali ada. Siapa bawa Nabi waktu Nabi sakit dekat rumah Maimunah, Nabi sakit waktu Nabi wafat. Diusung kaki Nabi sampai kaki Nabi nampak khatun, nampak garisan di atas pasir. Nabi tak larat dah. Lebih kurang berapa belas hari sebelum Nabi wafat, kaki Nabi. Yang angkat tu antaranya Abbas. Ada yang kata Fadl bin Abbas. Dan ada yang kata Ali. Aisyah tak sebut nama Ali. Kesan tuan-tuan, terasa hati ni. Bukan mereka kata mereka ni jahat, dengki sama dia. Kesan kita pun manusia, ada sifat manusiawi. Allah maafkan mereka. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Isteri Nabi semua Allah maafkan. Walaupun dia ada drama-drama dia, kebaikannya, taubatnya, amal ibadah mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka. Kita kena letak kedudukan sesuai untuk mereka. Tapi dia ada. Kesan viral. Baca surah An-Nur, Quran kata ada orang anggap benda tu kecil, wa tahsabuna hayyinan walakin 'indallahi 'azim. I cuma komen sikit je, I like je. Like. Nampak kecil. Kawan kita kalau kena dekat dia tengok kawan tu like, aku kena ni, terasa hati. Contohlah nampak kecil. Kawan ni tengok dia tak kata apa-apa, dia diamkan diri. Quran kata ada orang layak untuk berkata-kata tapi dia diamkan diri. Maksudnya apa dia? Sama macam kes yang Ibnu Sirin sebut tadi tu. Betapa ramainya orang saleh pada zaman perang Siffin. Sikit saja orang yang mencetuskan fitnah, sikit je orang. Tetapi kesilapan mereka adalah bila orang baik itu mendiamkan diri. Orang baik tak mau backup. Orang tak backup Aisyah, orang diam. Orang tak berani nak jawab. Sebab dalam Quran dia tak sebut pun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul yang cetuskan fitnah tu, hak mula tu dia tak cerita panjang pun. Quran sebut kepada Hamnah binti Jahshin, Hasan Thabit, syuara Nabi. Ini orang saleh, orang beriman ni. Yang duk viralkan ni orang beriman. Yang apa? Yang munafik kaki fitnah tu BP kat dia lah. Ni yang beriman ni, kesan daripada viral contohnya. Jadi apa sifat sahabat Nabi? Warang. Apa tu nama ni pergi ziarah tu? Turki. Sahabat Nabi ziarah Turki apa? Apa nama sahabat Nabi ziarah Turki? Hampa pergi Turki pergi jalan ke apa ni? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari tuan-tuan. Allah. Oh soleh. Sahabat Nabi ni tuan-tuan tengok. Kalau boleh kita ni, tuan-tuan pi umrah. Ustaz baca hadis kalau boleh kita mati di Madinah. Oh kita, ya Allah, matikanlah aku kat Madinah ya Allah. Betul. Berasa bila duduk dekat dengan Baqi' dia rasa macam mati kat sini pun bagus dah. Rasa. Tapi bila kita baca riwayat sahabat, 10,000 je sahabat dekat Baqi'. 10,000 Kita kata ramai. Ramai apa? Sahabat 100,000. Mana pi? Tuan, Uzbekistan, sempadan Afrika, sempadan Rusia, ada sahabat. Hebat. Sampai Turki kita pergi. Ada kubur. Sampai kalau tak boleh masuk Konstantin, duduk kat pintu masuk pun apa? Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari, gelaran untuk orang Mekah. Gelaran untuk orang Madinah. Al-Ansari. Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari, Zakaria Ansari, maksudnya orang duduk Madinah. Pun tak duduk, tak mati dekat Madinah, mati dekat Turki contohnya. Duduk situ. Apa cerita dia? Dia duduk rumah,
Viral. Orang rumah mai, abang-abang yang tak pernah dengar ke cerita ni. Tu Aisyah daripada cerita tu Aisyah. Macam kita lah kan. Kan kita dah okey dah bulan puasa. Kita pula warak. Jadi tak mau sembang pasal orang. Mai seorang mai cucuk. Hamba Allah ni betul lah. Aku dah jaga mulut. Hang ni aku dah simpan lama benda ni. Hang buka. Gini dia mai, abang tak dengar kan cerita. Aisyah tu abang rasa betul ke tak betul? Abang faham tak? Kan? Betul ke tak betul dia dengan Safwan bin Mu'attal tu, dua orang kat tengah padang pasir tu. Waraknya Abu Ayyub Al-Ansari, Allah puji. Sebahagian asbabun nuzul kata ada sebahagian ayat turun kepada dia, puji dia. Waraknya dia tanya isteri dia, aku dengan Rasulullah siapa lebih baik? Rasulullah. Lelaki baik untuk perempuan baik. Kalau dia tanya, adakah engkau pernah melakukan perbuatan terkutuk macam engkau cerita pasal Aisyah? Aku tak pernah buat macam tu. Kalau engkau tak pernah buat, isteri Rasulullah lagi tak pernah buat. Habis. Diam. Cukup. Bukan urusan kau. Tak rugi apa pun. Satu sen pun tak rugi. Benda-benda yang Allah tutup. Jadi ini warak. Nak dapat warak ni tuan-tuan, orang nak kata warak ni jalan tunduk sampai telaga tiang. Dah. Had tu tak cerdik. Bukan tu warak. Warak ni orang yang begitu teliti dalam bab-bab halal haram. Orang yang jaga, sebab tu orang tanya, dia istilah-istilah agama, zuhud, warak, apa lagi? Istilah-istilah agama lah. Warak ni orang contohnya orang sangat teliti bab makan, itu warak. Orang teliti bab perolehan kewangan, warak. Orang yang teliti tentang masuk waktu solat dan sebagainya, warak. Orang yang bila intizarus salah qabla waktu salah, dia sebelum pergi solat dia akan particular nak tanya ni, nak pergi melancong ni, pukul berapa sampai pukul berapa, nak sembahyang pukul berapa. Warak tu warak. Fahami maksud warak dengan betul lah. Dia bukan warak nampak warak. Tak semestinya. Maka ada yang menyebut, ulama menyebut, aku melihat Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia itu apabila berhukum dengan wataknya, dengan gayanya, bila dia berhukum memukul, dia memukul dengan gaya pukulannya. Maksudnya tak nampak warak, nampak macam rock lah. Macam nampak tak nampak macam. Tapi nak banding dia dengan kamu semua, aku tidak lihat orang lebih warak daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Itu warak. Itu warak. Jadi nak dapat tu tuan-tuan, nak dapat tu mungkin kena riadah. Riadah ni maksudnya macam jogging jogging, macam training, selalu latih diri dalam bulan puasa insya-Allah. Bila orang cakap, kita pun tak mau cakap benda-benda pasal orang, itu mungkin membawa kita sampai ke lepas daripada Ramadan insya-Allah. Itu yang kita doa lagi nak buat 40 kali orang dah sebut tu. Kalau Stephen Covey kata 7 kali. Ada teori orang motivasi kata 21 kali. Kalau you buat, dia akan jadi habits. Buat kerap-kerap jadi habits. Kita tak sebutlah 30 kali. Dalam Quran pun tak ada sebut secara spesifik. Dalam hadis pun tak ada spesifik. Tapi banyak sebut 40. Contohlah, wa wa'adana Musa 40 lailah. Nabi Musa bertahanus 40 malam. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga kamu capai umur 40. Umur 40 ni maksudnya dah matang dah. Umur tu dah melekat dah perangai tu. Tu yang kena berhati-hati bila kamu umur 40. Takut duk tinggal sembahyang umur 40 sampai mati, duk terikut perangai tu. Duk berzina lagi umur 40, takut sampai mati, duk terbawa-bawa. Itu yang kata kena beringat umur 40. Jadi 40. Itu yang jemaah tabligh di ijtihad tu. Dia suruh keluar 40 hari. Kan orang nak keluar 40 hari, sebab apa keluar 40 hari? Sebab berdasarkan juga ada hadis Nabi kata siapa yang solat berjemaah selama berapa lama? Ikut imam. Takbiratul ihram bersama imam berapa lama? Nabi kata 40. Ulama ijtihad 40 hari. Ada yang kata 40 waktu. Yang kuatnya 40 hari. Kalau 40 hari solat berjemaah takbiratul ihram bersama imam, akan dibuang sifat munafik, sifat hipokrit. Mungkin dia boleh jadi habits. Sa'id bin Musayyib, dia kata aku buat istiqamah. Sampai istiqamah dia tu,
Dia bukan kata 40 hari. Lepas dia buat 40 hari tu, orang tanya, macam mana kau solat jemaah? Dia kata, aku selama 30 tahun aku tak pernah Tok Bilal azan aku ada di luar masjid. Berapa lama engkau sembahyang jemaah tanpa tinggal takbiratul ihram bersama imam? 40 tahun tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram bersama imam. Tu dahsyatlah. Kita pun nampak gaya macam tak ada harapan. Kita pun nak dekat pencen dah, nak mati dah ni kan, tak ada ni kata. Tapi boleh dah buat 40 waktu ke? Ni 30 hari dah. 30 hari dah mungkin kita tak tinggal witir, kan? Zain, pernah tinggal witir? Malam-malam. Bulan lain buat tak witir? Tak usah nak belagak. Kita pun tak tinggal kok witir. Bulan Ramadan dia tak tinggal pun. Bulan lain tuan-tuan semayang tak sampai penat? Ada semayang sampai penat? Ha? Bulan Ramadan ni kita penat. Penat. Innallaha sami'un alim. Dia ingat tu imam tu landing tu nak Allahu Akbar lah. Tu imam tarik, ya ayuhan ladzi, dalam hati, celaka tu imam sambung balik. Tu imam kena maki dalam sembahyang. Kan? Kesian tu imam. Tak. Bulan puasa ada ketikanya seronok. Saya baru balik Patani, baru sampai pagi tadi 2 pagi. Semayang tu imam baca sedap lah. Sedap waktu tu imam tu baca sedap. Saya rasa macam, dia bila rokok rasa macam, awak dia rokok awal sangat. Tapi bila kita jadi imam, kita memang jadi imam tuan-tuan, dia tak penat. Saya baru ni semayang jadi imam, pusing-pusing surau tu ramai orang veteran. Tuan-tuan muda-muda lagi lain. Tuan-tuan semua baru main step ke apa-apa. Tuan-tuan, dia muda ni tuan-tuan orang. Pusing-pusing belakang. Lepas 4 rakaat nampak macam penat nampak kan. Tak apa. Main lepas 4 rakaat lagi, saya bahagi 4. Satu helai bahagi 4, potong 4. Tadi potong 2. Potong 4 bagi cepat. Habis semayang Pak Haji tu duduk atas kursi. Cepat sangat Ustaz. Umur Pak Haji berapa? 83 tahun. Saya kalau boleh tu nak semayang lama lagi. Saya kata tak apalah, Pak Haji semayang atas kursi. Kami semua semayang dia kan. Tapi iman. Dia bukan nak semayang atas kursi, tapi iman. Tengok, bukan nak kata semayang ni ju'ilat qurratu aini fi salah, nak jadi penyejuk mata ni iman. Lamanya masa nak dapat manisnya solat, lama. Kadang kita yang ustaz pun dia kadang-kadang bila sakit, bila duka lara, baru semayang tanya Allah. Tengah kelang kabut ni kadang tak ingat. Kadang kelang kabut nak dapat tu penyejuk mata bagi hati adalah solat. Tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah puji, turun surah Sajadah. Puji sahabat Nabi. Mereka tulang rusuk mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Kerana apa? Kerana manisnya jaga malam, berdiri malam daripada tidur di atas katil. Yang tu yang nak dapat tu kena, mungkin Ramadan ni lah kita pulun sikit. Sampai tambah lagi ke lepas tu insya-Allah lah adalah kekuatan. Lihat tuan-tuan, tu lah. Habis dah, Ustaz, kering kekak dah. Kita 155 dah. Dengan tak ada tajuk tu noh. Tak ada tajuk, bolehlah kita dapatlah sebuah sedikit. Kita ambil iktibar. Ceramah banyak dah. Saya tengok senarai nama ceramah penuh dah. Tak boleh surau ni, surau tingkat berapa dah atas sana. Tak boleh surau ni, surau tingkat berapa dah. Kan? Banyak ceramah dah. Kita pun, ustaz kita rakam dalam YouTube ada, dalam TikTok ada, banyak ceramah. Tapi apa yang kita nak? Kita nak perubahan. Ada diri kita ni ada perubahan. Kalau kita dengar banyak tapi tak ada perubahan, rugi kita. Orang dulu nak mengaji tak ada akses. Kita pergi Kemboja, satu masjid, satu Quran. Satu masjid, satu Quran. Buka helaian ada hilang. Orang buat balik nak baca kat rumah. Kesian kita tengok. Dia bukan tak dapat ilmu. Kita nak cakap dia tak cerdik ke beragama, akses tak ada. Kita akses ilmu punya banyak. Kalau kita tidak berubah lagi, apa lagi yang boleh ubah kita? InsyaAllah anda mampu mengubah. Contohlah bahasa. Semoga Ramadan mampu memberikan sinar untuk kita semua. Kita harap Allah terima amalan kita. Macam saya sebut tadi, andai ini Ramadan terakhir buatku, kita sendiri tanya, apa nilai Ramadan di sisi kita? Kalau nilainya besar, besarlah, bersungguhlah kita buat. Kalau nilainya hanya macam bulan-bulan biasa, waqila qa'udu ma'al qa'idin,
Duduklah engkau bersama orang-orang yang duduk. Puasalah engkau bersama sama-sama macam orang biasa-biasa puasa. Orang biasa puasa, kata ulama, menutup dua lubang. Tutup mulut, tutup lubang bawah. Tutup perkara batal puasa sahaja, tapi apa pun dia tidak dapat. Kita harap dia ada sesuatu Ramadan kali ini, insyaAllah. Cukup tuan-tuan, yang baik dan buruk semuanya daripada Allah SWT. Terkasar bahasa, terguris hati, minta ampun maaf. Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.